Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wa la has'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Biwa wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safi'an ya wahhab ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Katanya pengarang rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli, sehinggalah berkata beliau waja'ala fiha jannatal 'ajilah waja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbin wa ma'dana asraril 'ashiqin, dan menjadikan padanya pada sembahyang dapat lazat manis khidmah sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya yang muhibbin, dan tempat kalian segala rahsia daripada segala tajalli Allah bagi orang yang asyikin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya. Syekh Daud masih kecek mengenai sembahyang, iaitu perasaan seorang yang bersembahyang. Bagi orang yang biasa tidak pernah merasai perasaan ini, tetapi bagi orang yang sudah biasa, dia sudah merasai perasaan ini. Perasaan apa? Katanya Syekh Daud, dalam sembahyang ini Tuhan seolah-olah mencipta satu syurga. Ketika orang itu sembahyang, sedap khidmat dalam sembahyang seolah-olah masuk syurga. Kerana masuk syurga adalah kenikmatan, ketenangan dan kebahagiaan. Maka orang mukmin apabila sembahyang merasai perasaan tenang, bahagia, rasa sedap tu, maka seolah-olah syurga tu syurga ajilah. Sebab tu orang mukmin tak tunggu akhirat untuk dapat syurga. Masuk di dalam sembahyang sudah rasa enaknya sembahyang. Kita masuk dalam sembahyang serabu macam-macam. Jadi neraka puluk sembahyang bagi kita. Tetapi bagi muhibbin, bagi orang yang sayang kepada Allah, maka inilah tempat hamba bercakap dengan Allah. Termasuk inilah hamba nak kecek kira dengan Allah ketika sembahyang. Sebab tu ada istilah sembahyang hajat. Kita ada hajat, katanya Nabi seorang sahabat mari bertemu dengan Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, seorang sahabat mari bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, ambo ni mata tak nampak ya Rasulullah. Tolong doalah ke ambo biar ambo boleh jelek. Katanya Rasulullah,
Mu nak sabar ke boleh pahala banyak. Mu semaya bayar, mu mata tak nampak boleh pahala banyak. Ataupun nak suruh aku doa. Katanya sahabat tu, ya Rasulullah, doa lah ya Rasulullah, biar mata aku boleh kelip. Maka katanya Rasulullah ambil air semaya mula, semaya 2 rakaat. Lepas semaya 2 rakaat ni baca doa Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya rahmah ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina hazih. Maka Nabi ajar doa semaya hajat dia. Maka sahabat tu buat jelek serta-merta seperti tidak pernah putus. Tengok. Kita ada hajat dengan Allah, jaga paling rapat sekali bagi orang yang sayang Tuhan lah, orang mukmin. Maka dengan cara sembah dia. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan Allah dengan cara bersembah dia dan sabar. Bis-sabri was-salah. Dengan jaga dirimu kena sabar. Tapi sabar saja tak gak, kena minta tolong juga. Minta tolong dengan siapa dia? Minta tolong dengan semaya. Maka orang mukmin semua benda ada dalam semaya dia. Semua benda dia sebut dalam semaya dia. Katanya orang-orang sufi hamba kalau nak kecek dengan Tuhan, hamba bangun akak takbir hamba semaya. Allah sebab kecek tu. Katanya Sayyidina Hasan hamba ketika baca ayat Quran di dalam semaya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nyoleh juga. Nyoleh sahabat dulu nyoleh ayat Quran sehingga hamba terdengar daripada pemilik dia sendiri. Quran itu sendiri. Bukan baca dok main bismillah. Bismillah akhir sekali ilah dia. Hamba dengar sendiri daripada tuan dia. Kita dok baca dok dengar suara kita tu. Daripada muda pak tua. Sahabat dulu dalam semaya dia dengar seperti Tuhan jawab sebelum dia. Kerana dia boleh kecek ni Tuhan juga buat kecek. Sebab tu orang sufi tu lagu tu perangai dia. Sebab tu dia suka asyik di dalam sembahyang. Tetapi kita ketika sembahyang bawa macam-macam, sebab itulah serabut. Sahabat Rasulullah apabila dia nak sembahyang dia buat semua benda. Maka sembahyang dia jadi sedap, jadi rasa sedap. Dan juga jadi apa dia? Tempat galian segala rahsia. Bagi orang-orang yang nak dapat rahsia, bagi orang asyik. Asyik ni perindu Allah Ta'ala. Muhibbin orang yang sayang kepada Allah. Sayang dengan rindu ni payah obat dia. Rindu ni Allah Rabbi. Tak ada lah katanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Setiap orang yang sakit nak kepada kesembuhan. Setiap orang yang sakit nak hilang penyakit dia tu. Kecuali satu penyakit orang tak hilang dia, kecuali nak tambah penyakit dia. Penyakit ke apa? Penyakit rindu. Orang kalau dia gila ke orang, dia tak hilang perasaan tu. Biar hamba teringat ke dia mati gini pun tak apa. Weh, mu sakit wak kerja lagu ni, mu duk rindu lagu ni, sakit lamanya. Biar hamba sakit, tapi hamba suka perasaan lagu ni. Weh, nyanyo lah kok mu. Tak ada lah penyakit yang orang tak hilang, iaitu penyakit rindu. Begitu juga saya ni tak syarat duduk depan mata. Misalnya kita sayang kepada seseorang, tak syarat jadi milik kita. Kita dengan Allah Ta'ala sayang ke Tuhan, tak syarat dia kena duduk depan kita, kena jawab panggilan kita. Tak. Orang dia sayang ke orang ni, misalnya kita lah sayang kepada seorang perempuan, maka tak syarat dia jadi bini kita. Kalau dia menikah, kita doa biar dia jadi bahagia. Asalmu bahagia saja. Ni orang sayang ke orang. Tapi kalau orang sayang ke orang tapi nak boleh ke dia ya, tak boleh ke orang lain, tak jadilah mana. Mudak sayang ke orang tina tu, mu sayang ke dirimu sebenarnya. Kalau mu sayang ke orang tina tu, mu akan buat apa saja untuk perempuan tu. Asal saja dia bahagia. Sekalipun kamu terlepas perempuan tu. Tu orang sayang. Ni boleh ke hamba baru saya, tak boleh ke hamba tak saya. Itu bukan saya. Saya sebenar memikirkan hak yang disayangi. Maka orang yang saya ke Tuhan, apabila sembahyang bermacam-macam rahsia dia dapat. Baca surah Al-Fatihah supaya setiap kali baca dapat rahsia. Tuhan buka futuh, Tuhan buka ilmu, Tuhan buka macam-macam. Katanya Syekh Daud, kita ni nampak nipis, tapi kalau orang semaya lagu ni selesai masalah.
Orang ni akan jadi juru, orang ni akan suka semaya, orang ni tak akan buat nak kat orang. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin. Dan rahmat dan salamnya, salam Allah dan rahmat dan salamnya, salam Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad. Rahmat kasih saya, salam sejahtera. Kita minta Allah Ta'ala turun ke kasih saya dia banyak-banyak kepada Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, siapa dia yang minta lagu ni, Tuhan akan saya kepada dia, turun ke kasih saya 10 kali ganda. Kita selawat kepada Nabi sekali, apa maksud kita selawat kepada Nabi? Kita minta supaya Allah Ta'ala turun ke kasih saya kepada Nabi. Nabi duduk nu di Madinah nu. Maka katanya Nabi, siapa dia yang doa kepada Tuhan supaya Tuhan rahmat kepada hamba, kasih saya, selawat kepada hamba, maka Tuhan akan saya kepada dia 10 kali ganda. Musim-musim Covid ni kena banyak berselawat, tarik rahmat kasih saya Tuhan, kerana bala, musim bala ni marah Tuhan. Maka tak siri bala berat, kita kena banyak berselawat biar turun rahmat kasih saya Tuhan. Kita nak tahan penyakit tak boleh dah. Maka antara caranya berselawat. Salam sejahtera. Nabi Muhammad rasa selamat, rasa sejahtera pada hari orang semua pening kepala belaka, iaitu hari kiamat. Kita minta supaya Nabi Muhammad selamat, tenang, sejahtera pada hari kiamat. Tujuan apa? Tujuan apabila Nabi Muhammad tenang, orang lain tak tenang, tak apalah. Dia dapat tolong kita. Pada hari kiamat apabila diseret neraka ni pada mahsyar ni, maka Tuhan nak tunjuk sikit neraka hok mana meta-meta, hok mana samsing neraka setara mana. Maka diseret neraka ada kaki dia. Neraka ni ada kaki, atas belakang dia tu neraka. Tahu dalam kitab sebut atas tu neraka ada kaki. Maka diseret oleh malaikat 70,000 ratap besi ni pegang. Malaikat duk tarik ni, takut dia mengamuk tengah-tengah pada mahsyar. Satu rantai besi 70,000 ratap besi tu, satu ratap besi malaikat pegang. Kau sewi mengamuk malaikat, kau ni pegang, kau ni pegang mengamuk ni. Maka duk tengah kaluk lagu tu, semua nabi-nabi tengah belaka tengok neraka lagu ni rupanya. Tengah dia duk gelepar-gelepar, maka mengeciklah satu baru atas belakang dia. Neraka ni mutar. Ya, mutar dikeliling orang ni di pada mahsyar. Maka semua manusia, nabi-nabi, wali-wali terletas belakang, menerak, tutup kepala, takut kena baru api neraka duk mutar. Biup. Semua tunduk kepala belakang, menerak belakang. Tengah-tengah duduk menerak lagu tu. Maka mari malaikat bawa air sebeledi. Bawa air satu beledi. Bawa air sebeledi kau dia. Ambil jiru. Mapuh selalu api neraka. Maka ahli mahsyar tanya, mudah sangat api neraka nak padam. Oh mudah ya katanya malaikat. Air gapo dia guna ni cucu api neraka mapuh. Dia kata air ni adalah air mata orang menangis pada waktu malam. Orang menangis kerana dosa dia, walaupun keluar sebesar mata lalat ni halus dah, maka dapat memadamkan api neraka. Tak usah duk panggil lah fire brigade kau berapa dia, tak jadi apa api neraka ni. Tetapi air mata orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala, pada masa kaluk kala lagu tu, kita doa supaya Nabi Muhammad ni tenang, tak panik. Sebab nabi-nabi lain tak boleh nak mikir. Panik belaka. Kerana apa? Kerana pada hari tu Tuhan nak marah. Semua nabi-nabi kata minta maaf. Hari ni sehari Tuhan nak kecek kira dengan pok kita. Lepas pada hari ni sudah hak masuk neraka akan masuk neraka, hak masuk syurga akan masuk syurga. Tuhan tak ada nak marah ni. Hari ni kita Tuhan nak kecek kira dengan apa kita. Pada masa tu tak ada seorang habuk. Nabi-nabi, wali-wali kutub lagi-lagi lah berani nak kecek kira dengan Tuhan.
Kecuali seorang Nabi Muhammad dengan tenangnya dok kita dok minta supaya Nabi Muhammad tenang, maka dia akan syafaat kita hak paling besar sekali, yang mana nabi lain tak boleh beri syafaat ni, pertolongan ni. Gapo dia? Ngejah buka mahkamah Allah Taala. Gi jumpa Allah Taala, nah bersujud di arah Tuhan, bukan duduk di arah, bersujud di arah. Pada masa tu arah lah tepat macam kiblat lah pada masa tu. Sebagaimana ketika hidup atas muka dunia, Baitullah itu sebagai kiblat ketika kita sembah ya. Ketika kita berdoa, langit sebagai kiblat. Sebab tu kita tengok ke langit. Nah, bukan Tuhan ada atas langit, tetapi kiblat. Apa maksud kiblat? Tepat berpaling. Ketika semaya wajib berpaling ke arah kiblat. Bukan Tuhan duduk dalam kiblat, bukan Tuhan duduk dalam Kaabah, bukan lagu tu, tetapi tepat hak wajib kita paling. Ketika berdoa, tengok ke langit, kerana tempat dihantar ke doa-doa kita di langit. Dicek-cek amalan pun semua atas langit berlaku. Manakala ketika hari kiamat, Nabi Muhammad menghadap kepada Arasy, maka pujilah Tuhan buka mahkamah Allah Ta'ala. Ni kalau kita tak minta salah, tak minta selamat Nabi Muhammad, takut jadi panik dia. Nah, atas penghulu kita Nabi Muhammad, Sayyidina ni penghulu kita, pesuruh Tuhan sekalian alam. Dia itu Nabi Rasul sekalian alam. Nabi-nabi dulu sekalian alam tak? Nabi Ibrahim, Nabi Gapo, Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Gapo, dia ada kabilah dia. Nabi ini duduk di Palestin, Nabi ini di Mesir, Nabi ini di Jordan, Nabi ini di Iraq, Nabi ini di Syria, Nabi ini di sini di Mekah. Tapi Nabi Muhammad seluruh alam. Bukan kata alam manusia, alam jin pun menerima juga. Nabi Muhammad berdakwah juga kepada alam jin. Maka sepanjang ayat, apabila Rasulullah meninggal, maka usaha dakwah ni diteruskan oleh sahabat. Sahabat siapa ke hari kiamat, maka Islam sampai ke seluruh dunia sekarang. Tak sama dengan nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu ada kawasan-kawasan dia. Kalau duduk kawasan Palestin, dia jaga kawasan Palestin lah. Iraq tak wajib pergi dakwah dah, dia duduk kawasan tu lah. Mana kalau Nabi Muhammad besarnya tugas dia, kerana dia ni penutup Nabi dah, mesti Islam ini disampaikan kepada seluruh manusia, maka diberi tugas yang besar. Seluruh umat dunia lah ni adalah umat Nabi Muhammad. Sama ada ummatul ijabah ataupun ummatul dakwah. Ummatul ijabah ni kita orang Islam yang sudah sahut seruan Nabi. Ni umat Nabi Muhammad juga. Manakala ummatul dakwah, iaitu umat Nabi Muhammad juga, tetapi yang masih belum lagi Islam, kita kena dakwah dia. Dan yang memberi syafaat, ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Banyak nama Nabi, antara nama Nabi Syafi'ul Muznibin, nama Nabi Muhammad gelar dia. Apabila hari kiamat, apabila hancur segala manusia, gapo dia Nabi kecuali jasad Nabi-Nabi, maka apabila dibangkitkan manusia, maka mula-mula manusia yang muncul bangun caca daripada kubur dia adalah Nabi Muhammad. Maka katanya Allah Ta'ala, "Hei Jibril, panggil nama Muhammad, duk mana dia Allah ni?" Maka Jibril pun panggil, "Ya Rasulullah." Senyap, tak ada jawab. Panggil pula, "Ya Nabi Allah." Panggil, "Ya Goni." Nama Nabi ke banyak. Panggil senyap, tak bunyi nama Nabi. Nabi tak jawab. Akhir sekali pun dia sabut, "Ya Syafi'il Muznibin." Wahai Nabi yang menolong orang berdosa. Nabi pun sebut "Ya" selalu. Tengok, gelaran Nabi banyak, tetapi apabila sebut kata Nabi ni pensyafaat kepada pendosa, pokok kita ni, maka Nabi sahut selalu "Ya". Nama-nama lain, jawatan-jawatan lain Nabi tak heran.
Tapi apabila bak tolong umat dia, sahut selalu dia. Panggil nama lain, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tak tahu dia. Oh, ya saya. Bangun caca dia. Tengok. Nah. Oh, kita tak ingat Nabi lagi. Berat Nabi setiap masa ingat kita. Kita warak sikit tak ingat orang dekat rumah kita dah. Kat surga sore kita. Nabi Muhammad tak ada pernah fikir lagu tu. Kita umat kena fikir. Kalau ada anak kena fikir anak kita lagu mana nak duduk sekali dengan kita. Duduk dalam surga. Anak teno, anak jatah, menatu kita, mak ayah kita lagu mana suruh duduk mari dalam majlis ilmu. Lagu mana nak suruh jadi pandai semaya, pandai baca betul, tahu akidah. Ni kita duduk sore, tak salah dah, bagus dah, tetapi kurang sikit. Kena cari, kena pisuh. Sebab kita duduk rumah tak ada nak mengajar dah. Kena tak ada nak mengajar, ajak mari balasah pun tak apa dah. Ni nama Nabi, pensyafaat bagi orang yang berdosa. Siapa dia berdosa? Hamba dok, gua hamba tu kuat benar buat dosa. Tak aja sebut nama kita kalau buat dosa ni. Kita ni berjurus macam, hero macam dalam cerita. Hak jahat sayang kita apa cerita? Orang depan rumah kita, jiran kita. Tak boleh kalau kita kata Syafi'ul Muznibin ni Nabi Muhammad tolong orang berdosa hamba tu. Kadang-kadang manusia ni apabila duduk dalam molek yang tekak, dosa zahir tak ada dah, dosa batin pula ada. Pas kalau orang tak mari tegur, tak mari beritahu, tak penuh dengan ngajar, tak penuh dengan nasihat, siapa bila kita nak sedar kesilapan kita. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Kamu baca cara rekah-rekah ya. Baca halus-halus cara pondok siap takrif semua gak. Pesel lah, aling lah, buka pondok lah kita. Ngaji cara balasah tak serupa dengan ngaji pondok. Jangan kata ngaji pondok lagu ni juga dok. Ngaji pondok dia bahas butir-butir. Mungkin nak jadi orang alim, nak buka pondok, nak jadi tok guru, nak selesai masalah umat. Nak ngaji balasah, nak lepas ke fardu ain supaya semaya itu betul. Rekah-rekah ya. Baca dome-dome pun tak kembali ya. Gitu ya baca Sebab tu orang nadah masjid 20 tahun. Tak alim kadang-kadang. Ngaji 20 tahun di masjid sama dengan 2 tahun saja ngaji pondok. Tu tahap dia. Nak jadi alim sungguh, tak boleh tak pandai kena balasah. Dia kena pergi pondok sungguh. Tak ada sebutir-sebutir. Cuma hamba tak bacalah sebutir-sebutir sebab orang awal tak perlu tahu benda lagu tu kerana dia hanya nak supaya betul semaya dia. Tu saja. Dia dapat poin saja Kembali domel kau gapo dia tu tak perlu bagi dia dulu Bukan kata tak wajib tahu, tak perlu lagi. Supaya dalil-dalil. Orang kampung tak perlu tahu dalil. Tahu benda ni haram berdosa sudah. Dalil tak apa. Akak tangan nak tahu dalil tak payah tahu. Penting sunat akak lagu ni. Tak apa beres dah. Nak tahu dalil kalau nak jadi tok guru, nak jadi mufti, nak jadi tok qadi. Baru nak cari dalil. Lah ni dok ngaji fiqhus sunnah. Fiqh berdasarkan hadis saja. Baca hadis habis berkobar hanya tak tahu alik mana satu, rukun pun tak tahu alik mana satu berkobar hanya lagi. Tak boleh nak semaya kalau baca hadis saja. Baca Quran saja tak boleh nak semaya juga, kena mari ulama-ulama syarah dia. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi, dan segala sahabatnya, segala sahabat Nabi, dan segala ikutannya, orang yang ikut sahabat-sahabat tabi'in dipanggil. Daripada anak buahnya, anak buah yang suci mereka itu akan rahmat dan saleh yang berkekal. Anak buahnya yang suci mereka itu sekat tu akan rahmat dan saleh yang berkekalan kedua-duanya hingga hari kiamat. Jadi lepas pada kita selawat kepada Nabi, kita selawat kepada ahli keluarga Nabi, kita selawat kepada sahabat Nabi, dan kita selawat kepada pengikut sahabat Nabi, tabi'in siapa kita ni pengikut sahabat Nabi.
Maka pengarang nak royak dia tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia hormat dua orang ni. Di samping Nabi dia hormat, dia tak tek mengenai Nabi, dia hormat dua ni. Pertama, orang yang dekat dengan Nabi, keluarga Nabi dipanggil Ahlul Bait wa ala, dan ke atas keluarganya kena hormat juga. Ketiganya kena hormat iaitu sahabat-sahabat Nabi. Kalau mengaji kitab Syiah, dia tak sebut nama sahabat Nabi. Dia sebut ahli keluarga Nabi saja. Sahabat Nabi apabila Nabi meninggal, habis jadi kafir belaka. Tinggal 2-3 orang saja. Apa? Hak tu hak ikut Nabi Muhammad sungguh, hak lain pakat lawan Nabi Muhammad belaka. Tak dengar. Hak berat sekali ni siapa dia? Abu Bakar. Hak tu tak dengar kata sekali. Beratnya kata lagu tu. Kita kalau orang kata kok saing kita, seru hati juga. Seru hati. Ni kata kepada saing-saing Nabi. Nabi pun puji, Al-Quran pun puji sahabat. Tiba-tiba dia ambil berita mana tak tahu, dia tuduh sahabat mari kok si kok dah. Tuhan puji Nabi, Tuhan puji sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tuhan redha kepada mereka dan mereka redha dengan Tuhan. Ni Tuhan puji dalam Al-Quran. Tiba-tiba dia jumpa baca buku mana tak tahu Pok Syiah ni, dia kata sahabat-sahabat ni jadi tak juru, jadi munafik, jadi kafir sebab tak dengar nasihat-nasihat Nabi. Berat sekali Sayyidina Umar. Lepas pada Nabi meninggalnya pergi cari Huzaifah Al-Yamani, tanya siapa dia orang munafik. Royak kambo. Dia pala pengak sebenarnya. Beratnya kata Sayyidina Umar pula pala munafik. Sebab apa dia bimbang sangat tu, tak nama dia ada dah tu. Berat kata wak KJL lagu ni. Ni orang Syiah ni kajak lagu ni. Allah, setara mana demo. Ujung kaki Sayyidina Umar pun tak boleh lawan bab ibadat. Kubai tak tahu alik-alik jatuh. Demo pernah temu Nabi. Dok bong. Lepas tu rasa mulia lebih daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tu ahli keluarga Nabi. Ada satu golongan pula benci kepada ahli keluarga Nabi. Dok puji sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dok puji. Bunyi Sayyidina Ali, Syiah. Tak boleh tak sebutlah Sayyidina Ali. Ni cerita ni ada unsur Syiah. Sebut Sayyidina Fatimah, Syiah belaka apa cikgu? Tak ada kelebihan pun Ahlul Bait tak ada langsung. Pula ngarut belaka dua kumpulan ni. Wahabi seorang, Syiah seorang. Sama-sama kubar. Syekh Daud ni ngaji di Mekah. Beranak mana? Beranak sini. Lahir ngaji di Mekah, besar di Mekah, meninggal di Mekah. Tapi tak jadi Wahabi. Kita, anak kita ngaji 4 tahun, ya, Saudi. Kelik Wahabi. Kawan ni mati Mekah ni Syekh Daud ni. 10 tahun duduk sampai meninggal di Mekah, tak jadi Wahabi. Tapi anak buah kita baru 2, 3, 4 lekor ngajar kubai kok sedoh jadi Wahabi. Ni nak ayat. Dia nak ayat dia tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata rahmat dan kasih saya berkekalan sehinggalah hari kiamat. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa azana min syarri anfusina. Dan adapun kemudian dari itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, dan kemudian daripada selawat, kemudian daripada 3 benda ni, katanya Syekh Daud kata, maka ketahuilah oleh kamu, hei segala orang muslimin, telah memberi pihak akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doa dia, mudah-mudahan Tuhan berimu pihak, ambo dan kamu Tuhan beri pihak, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Ada orang ni mengaji bijak tapi tak cerdik, tak mursyid, tidak ada rusdana. Jadi mengaji ni kena bijak. Di antara bijak dengan bodoh ni, sahabat pernah bertanya, Rasulullah pernah jawab. Rasulullah kata al-kayyisu, orang yang bijak. Orang yang bijak menurut pendapat kita sekarang boleh 10 bijak demo.
Orang yang bijak nego modal 10 ya, untung 20 ya. Bijak demo nego. Nah, bijak tu nilai kita tu. Pandai awak rumah batu, bijak. Pandai awak kek, bijak. Pandai naik motor, bijak. Nabi kata orang bijak ni gapo? Orang bijak ini adalah orang yang tak ikut hawa nafsu dia dan beramal dengan amalan untuk persiapan mati. Orang bijak tu. Nabi kata mu bijaklah setara mana kalau mu tidak atau mu ikut hawa nafsumu, mu tak buat persiapan matimu, bodoh. Bodoh tentu dah mu. Ngaji pah Amerika, boleh doktor 3-4 putih siji doktor dia. Tapi semaya bedok tak tutup telekung pun ada. Bertepuk tino jatuh, tak tahu alik-alik jatuh, barang harai pun gomo juga. Ni katanya Nabi tak cerdik. Nabi royak tak cerdik. Siapa dia ajar cerdik A? Di huruf A tu cerdik. Anak-anak kita deh tak boleh bodoh, tak boleh makan lah mu, tak ada pedah mu hidup nah. Anak-anak kita boleh cerdik tu gak suka, tak semaya bel tak apa. Nah, suka boleh cerdik dah. Nabi kata orang bodoh pula apa dia? Wal ahmaku, Nabi kata orang yang tidak buat amalan, hidup ikut hawa nafsu tetapi banyak angin-angin dengan Tuhan. Duduk atas muka dunia, duduk main gitar atas kalbok, duduk tengok TV 3 daripada muda siapa nak mati lolo. Nah, duk tengok sinetron daripada anak dara siapa nak selok dah. Tengok lagi lagu tu. Balasah tak ajing mari. Kuliah tak ajing mari katanya Nabi. Sekalipun demo datuk kau menteri kau gapo dia pitih banyak menego panda anak boleh belaka. Katanya Nabi kalau orang lagu ni tak ada amalan untuk mati tapi bercita-cita dengan Tuhan. Tuhan cakap awak nyanyi kat ambo. Tuhan mesti ampun dosa saya. Tuhan ke penyayang. Cita-cita tu banyak. Amalan ahli neraka nak suruh Tuhan sayang. Amalan hok Tuhan marah. Tiba-tiba nak suruh Tuhan sayang. Lagu mana Tuhan nak sayang kalau kita buat nyanyi semacam ke Tuhan? Ngau orang pun orang baik setara mana kalau kita buat nganyi. Tak apa demo orang baik duk mai tipah atas kepala semacam nyong ngamuk juga sekali-sekala. Pak Tuhan, kita duk buat siang malam benda hak Tuhan marah semacam. Daripada bangun tidur sampai tidur pula. Tak ada buat hak Tuhan saya. Tiba-tiba Tuhan cakap tak saya kat hamba. Tuhan ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan ke 10 kali lebih daripada saya seorang ibu. Jololah betul lah. Tapi kepada siapa? Kepada kita, kepada ahli maksiat. Tak, Tuhan kata aku sayang kepada orang mukmin, kepada kekasih aku lah, orang hak taat ke Tuhan. Tiba-tiba orang maksiat dok kaya dengan Tuhan. Ni katanya Nabi orang ni bodoh sungguh buat kerja lagu ni. Tak beramal. Kalau beramal, cita-cita dengan Tuhan masuk akal juga. Kita mari semayang, kita mengaji fardu ain, tiba-tiba kita duk cita-cita insya-Allah Tuhan ampun dosa hamba, insya-Allah Tuhan buh hamba dalam syurga. Boleh kira lagi. Ni tak ada buat gapo-gapo tiba-tiba duk kaya tu lebih. Pohon durian tak tanah, tiba-tiba duduk atas benda rumah bila nak makan durian. Nya suka dia orang lah kecek lagu. Ni panggil khoyalah. Angin-angin. Tapi kalau kita tanam butir durian, kita kata bila nak makan durian, demo tak suka kita. Tunggulah sabarlah sikitnya. Tu panggil cita-cita. Besok apa dia cita-cita dengan angin-angin? Cita-cita ni ada usaha. Angin-angin tak ada usaha. Tak ada usaha nak masuk syurga perbuatannya. Tetapi angin-angin nak masuk syurga tu boleh kodok Tuhan buat. Hamba mengaji Tuhan boleh Tuhan nak buat. Ahli neraka nak masuk dalam syurga pun boleh. Memelah dari sudut kuasa Tuhan. Tetapi hak Tuhan janji, orang baik duduk dalam syurga, orang jahat duduk dalam neraka. Lagu tu. Tu cerdik dan lindung ke daripada kejahatan diri kita. Diri yang jahat lah, nafsu yang jahat. Nafsu ni kalau jadi baik tak ada masalah. Nafsu jahat ada masalah. Nafsu jahat ni nafsu ammaratun bisu. Ammaratun bisu ni nafsu ni buat jahat zahir. Batin tak sedok kira kan. Zahir buat maksiat dah. Orang panggil orang jahat orang lagu ni. Dan tak pernah menyesal. Ni nafsu amarah ni paling jahat sekali. Peringkat manusia yang hidup atas muka bumi paling jahat sekali perangai. Ni nafsu ni dipanggil kategori nafsu amarah.
Apabila dia mula menyesal dah, dengan nasihat orang mula mari menyesal, tapi tak tinggal lagi maksiat zahir dia, duduk kena ke orang, duduk buat gapo ke orang, tetapi mari dah perasaan salah ni lagu ni, biar salah aku nak buat juga, tapi ada dah perasaan hati panggil nafsu mulhamah. Nah, nafsu lawamah, nafsu mula nak cerca diri, naik lagi naik sekali, akhir sekali naiklah kepada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni jarang nak temu mata dah lah, iaitu tak buat maksiat zahir dan batin, tak buat. Kita ni kadang-kadang maksiat zahir ada dua lagi tak boleh nak tinggal, kadang-kadang maksiat batin adalah 2-3 tak boleh nak tinggal. Hak lain usaha dah, kadang-kadang dia pemurah dah tapi dia tak boleh menyabar, jadi backing pula, pemarah pula, mazmumah pula, tapi pemurah dia pemurah dah. Faham apa dia? Dari sudut ni dia boleh pula, ni dari sudut tak boleh pula. Kena berlatih siapa sudah. Apabila nafsu kita jadi baik, mutmainnah, bereslah. Jadi wali lah kitanya. Tu mukadimah jadi wali. Inna salata. Ada tajuk dah tulis. Solat adalah tiang agama. Ada tajuk? Ada dah kita ada? Tak ada? Tak ada? Tak, solat adalah tiang agama. Ada tulis. Ada tulis. Bukan tajuk dia. Tak ada tu. Jalan syarah ni dia buat tajuk. Inna salata imaduddin wa ajallul mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Sembahyang tiang agama. Rumah kalau nak buat tak ada tiang, nak paku zinc lagu mana, nak paku dinding lagu mana. Buatlah bisa setara mana kena ada tiang, sebab nak paku dinding, nak letak atap. Kalau tidak gak jadi kotak lah jawapannya. 2-3 lekok terbalik kuat lah kalau tak ada tiang ni. Maka sembahyang ni supaya tiang agama. Dan yang lebih besar kejadian rukun Islam, paling besar sekali rukun Islam, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah adalah sembahyang. Rukun Islam ni ada 5, mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Paling besar rukun Islam selepas daripada mengucap. Orang tak mengucap jadi kafir. Kalau orang Islam dah tak apalah. Kalau orang nak masuk Islam wajib kena mengucap. Hal tu paling besar sekali nak menentukan iman dengan kufur. Rukun yang kedua paling besar rukun Islam adalah sembahyang. Siapa dia tinggal sembahyang wajib kena pacung tekuk dia. Dia malah kalau dia iktiraf sembahyang wajib tapi apa dia mau malah tahu saja serabu banyak kerja apa dia. Wajib kena pacung tekuk dia. Ni besar tak besar dia. Nilai satu solat pacung tekuk, nyawa mesti melayang. Pas kalau lagu tu lagu mana pak kita? Atas rumah kita berapa orang tinggal? Atas rumah kita sendiri Tak payah hitak kapur kita, jiran depan rumah kita, anak jantan, anak tina kita. Lekat kodok semaya. Sewaktu saja ni perap selalu. Hak tu besar tak besar semaya. Zakat tak payah zakat, tak kena kerat tekak. Tak puasa, tak kena kerat tekak. Tak pergi haji, tak kena kerat tekak. Ni besar sekali. Siapa dia tinggal semaya kena kerat tekak. Panggil dia. Bapa dia mau tak semaya? Malah. Dia mau tahu tak semaya ni wajib? Tahu. Nampak? Semaya weh. Ambo kurung dia mau ni. Panggil kurung dia dalam jaga suruh semaya. Tak usah semaya juga. Lepas waktu panggil piuk. Ngapedai atas tekak. Ramai mana? Ada di bumi Kelantan. Tak usah cerita kat orang. Kalau lah kena kerak tekuk orang tinggal semaya. Rasa 2-3 lekok yang ada. Berkali hok lekat hok atas surau. Luar pada surau mesti ada tinggal kau 2. Tak ada apa lah. Tinggal tak apa. Sengaja tinggal, malah tinggal dua kerja, dua gerak lah kerja dia lah. Zuhur tak semaya, asar tak semaya, maghrib tak semaya. Temu rabu. Nyobeki motor tak berhenti semaya. Pelik sungguh kawan ni. Nyom masuk, nyom gola, nyom gapo dia tak semaya. Weh, suka lagi kah suka deh. Islam kata kerak tekuk orang ni. Ni besar ni. Tu beza dia antara rukun-rukun Islam lain.
Rukun Islam lain tak bayar zakat, dosa tu memang dosa, tapi tak kena kerak tekuk. Kecuali dia engkar, zakat tak wajib dah bagi saya dah jadi wali dah. Demo ni ingkar hukum agama Tuhan. Syariat dia panggil. Hak tu jadi kafir, murtad hak tu. Dengan sebab engkar syariat Nabi Muhammad. Puasa tak wajib atas hamba, demo engkar syariat Nabi Muhammad, jadi kafir. Ya, tu kena kerak tekuk dengan sebab kafir, bukan dengan sebab dia tidak puasa. Tapi semaya, sekalipun dia iktiraf semaya ni wajib, saya tahu Nabi tak engkar syariat Nabi Muhammad, saya tak engkar. Memang syariat Nabi Muhammad ajar semaya ni wajib, tapi apa dia mau tak semaya? Malah saja. Kena kerak tekuk dah. Ni besar semaya ni. Tempat solat wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasad. Kama annahu la hayata liman la ra'salah fakaza la dina liman la salatalah. Kaza warada fil akhbari. Dan tempatnya yakni kedudukan sembahyang dalam agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Anggota tubuh kita yang paling penting sekali kepala. Cabut kepala tak ada lagi orang kata accident, cabut kepala. Dia hidup lagi. Dia lah seminggu lepas pada cabut kepala. Ada ikan cek lagu tu tak? Accident cabut kepala seminggu dia hidup. Dia lah kata pergi makan nasi. Ambo dia pergi ziarah, bangun cacar, pergi tandah. Weh, cabut kepala ni tak hidup. Cabut lengan boleh kira lagi, hidup lagi. Cabut tubuh, cabut apa? Cabut kaki boleh kira lagi. Kepala ni tu penting, kepala. Ya kepala nyawa bukan duduk di kepala, tetapi cabut kepala tentu mati. Kadang-kadang kena tikai perut mati dah. Nyawa bukan duduk di kepala, tetapi kedudukan sembahyang besar tak besar supaya kepala bagi jasad. Cabut gotu tak ada apalah. Maka seperti bahawasanya tidak hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikianlah telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut daripada Abdullah ibnu Umar, Nabi sebut la imana liman la amanatalah wala salata liman la tahuralah wala dina liman salatalah. Tidak ada agama bagi orang tak sembahyang. Wa ja'alana Allahu wa iyyal muhafizina 'ala salati muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alaiha fabizalika amara Allahu ibadahul mu'mini fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala dan kamu daripada orang yang memelihara atas sembahyang yang 5 waktu. Ni doa pengarah dah. Orang dulu malah mengaji pun mari mukadimah, mari doa akhir. Tengah tak mari pun. Mari ambil doa pengarah. Pengarah doa supaya Allah Taala jadikan dia dan kita semua ngaji kitab dia ni orang yang memelihara sembahyang. Dan orang yang mukim bagi sembahyang. Mukim iqamah, yakni mendirikan dan memeliharakan dia. Sembahyang ni dia kena pelihara, kena jaga syarat, kena jaga rukun, kena jaga gani. Kita nak cara nak pelihara sembahyang tapi kita tak belajar rukun, kita tak belajar benda yang membatalkan sembahyang. Nak jaga lagu mana? Kita beli kereta, tiba-tiba katanya orang jual kereta tu kata ni ambil lah buku ni, cara nak isi minyak, cara nak jaga selenda. Kita ambil pekung buku tu teruk dalam lokal. Kita klik rumah, kita duk mikir sore nak jaga lagu mana kereta ni Nak jaga lagu mana orang ajar tak dengar kata, nak jaga lagu mana kena belajar cara nak jaga kereta. Isi minyak mana, selenda mana, nak jaga biar kereta tu laju tak sedup tak gapo. Begitu juga sembahyang. Kita nak jaga sembahyang kalau tak belajar nak jaga lagu mana. Nak jaga rukun tak tahu, nak jaga syarat pun tak tahu. Gosok sekali pakai tak tahu alik-alik jatuh. Maka penting kena belajar lagu mana nak jaga sembahyang. Sebagaimana benda dunia pun kita belajar lagu mana nak jaga dia. Lagi orang yang khusyuk padanya yakni tetap hati dan anggotanya di dalam sembahyang.
Seorang sahabat semaya di belakang Nabi, tiba-tiba Nabi tengok dia duduk semaya gini, semaya. Gayanggu. Nabi ni antara mukjizat dia boleh tengok sebelah belakang supaya tengok sebelah depan. Nabi lepas semaya, Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, mu jangan suka aku tak nampak apa yang kamu buat, kerana aku boleh melihat di belakang sama dengan aku melihat di hadapan. Maka katanya Nabi, kalulah lau khasya'an qalbu hadzal rajuli la khasya'an jawarihuhu. Katanya Nabi, kalulah khusyuk hati lelaki ini, nescaya akan khusyuklah anggota dia. Maka kalau tubuh bergerak menunjukkan seorang itu tidak khusyuk. Tu secara zahirnya lagu tu. Ada orang semaya nampak senyap tapi dalam hati pula tak khusyuk. Ni secara zahir kita hukumkan. Orang yang tenang bererti dia hati dia tenang tu. Akad takbir. Allahu akbar. Masa kita boleh fokus, hati kita jadi tenang lalu. Anggota kita bekerja lalu fokus. Tapi dia kita main mikir benda gerak selalu. Teringat lalu. Tangan pun jadi longgar tu teringat benda. Begitu juga kita semaya. Dia kita boleh fokus, tubuh jadi kemah lalu. Allahu akbar. Duduk fokus baca kita, duduk fokus dengan gerakan kita. Jadi kemah. Tapi kalau kita tak khusyuk, dia gerak lalu di tubuh. Mata jadi liar. Tengok kau tu, tengok kau ni, gerak kau tu, gerak kau ni. Nabi kata secara zahirnya lagu tu. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Lagi yang mengekal ke atas sembahyang wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada soalan? Tulis ayat kursi pada kain kapel. Tengok tulis lagu mana. Kalau tulis nampak jelas, tulis dengan pen, tulis dengan marker, maka hukum dia haram, kerana mayat tu akan berubah jadi najis. Dia akan hancur jadi air danau, maka menyebabkan ayat Quran tu terkena najis. Haram. Wasiat itu hukum dia haram dilaksanakan. Berdosa wasiat macam tu, dan haram siapa dia menunaikan wasiat lagu tu. Tapi kalau tulis dengan air mawar, tak nampak dah. Air mawar warna putih misalnya, tulis di kain kapel misalnya, tak ada kesan ke apa dia, maka itu tidak apa, tak ada masalah. Sopo juga tulis ayat Quran di roti ngaping ko, ataupun ada tulis di papel putih ke apa dah, di piring putih dia tulis, tak bekas lah, tapi dengan air mawar ko ke apa dia, bubuh air lepas tu minum. Boleh kok? Boleh, sebab dia tak ada air, tak ada tulisan, masuk kena najis dari perut ni. Tak apa dia sebab tak ada. Tapi kalau kita telah kertas ayat Quran ada tulis ayat Quran jelas, kita telah geluk haram sebab dia akan kena najis dalam perut. Ya lagu tu. Kalau benda tu tak ada ke apa dia, okey boleh tak ada masalah. Macam orang buat air dia. Air macam-macam lah, air asing lah, air apa dia. Air rawat al-musaffa lah, apa dia macam-macam ni. Boleh buat lagu tu, tak ada masalah apa. Payah sangat salah.
Ada orang tanya apakah fadilat kita baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Adakah ia dikira sebagai selawat kepada Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dia ni kata ulama lah. Hamba tak ingat dah kata benda ni hadis kau tak ingat dah. Siapa dia sebut jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Seribu malam. Malaikat penat nak tulis pahala dia. 1000 malam malaikat penat nak tulis pahala dia, pahala. Maksud jazallahu anna iaitu kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala balas segala jasa-jasa Nabi Muhammad kepada. Jaza ni maknanya Tuhan balas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kepada Nabi Muhammad. Bagi pihak kita, kita nak balas segi jasa Nabi tak ada. Kita minta Allah balas sebagaimana hak layak dengan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, balas segala jasa Nabi Muhammad kepada saya. Bagi pihak saya lah sebagaimana hak layak dengan Nabi Muhammad. Siapa dia kata lagu ni 1000 malam 1000 pagi malaikat penat nak tulis pahala dia. Banyak lah. Gitu tak silap hamba. Tu maksud dia. Dikira selawat kodok kalau sallallahu alaihi wasallam tu kira selawat lah. Dia masuk dalam kategori doa, masuk dalam kategori doa. Ada orang buta tapi nak sedekah gini. Kita ada buta tapi nak sedekah kena minta izin daripada orang buta tu. Kita ada buta 10 riyal. Kita nak sedekah 10 riyal. Pitih kita ada 10 riyal ya. Kok mana wajib? Wajib bayar hutang. Sedekah tu sunat. Kita pergi bayar hutang boleh pahala wajib, kita pergi sedekah dapat pahala sunat. Sunat ni tinggi setara mana tak boleh lawih hak wajib kena faham. Sunat ni pecah pahala kita buat tak boleh lawih hak fardu so. Maka kita bayar hutang tu lebih afdal. Tapi kalau kita nak buat, kita nak minta izin gini ya. Saya ada hutang dengan awak tapi saya tengok ada orang minta sumbangan untuk masjid. Saya terasa nak buat Tapi saya ada hutang dengan awak, minta izin saya nak 10 riyal ni patut saya boleh bayar hutang awak ni. Tapi saya nak beri sedekah pada dia. Katanya tu tak apalah bayar bila-bila. Boleh tak ada masalah. Tapi kena minta izin. Bukan kata tak boleh buat langsung, kena minta izin. Kalau tu kata tak sah. Lama mana dah mau tunggu 10 riyal demo ni. Main bayar tak bayar. Kalau lepas ni main tak bayar apa sudah. Tak boleh buat. Wajib kena bayar hutang. Wajib hukum dia kalau siapa masuk. Kalau tak siapa masuk lagi tak apa. Misalnya hamba janji minggu depan nak bayar hutang, pitih hok lah ni sedekahlah nak buat setara mana. Tak masuk waktu wajib lagi. Masuk waktu wajib bila? Apabila kita janji minggu depan. Sebab tu antara pokok kita kita kata cara buta salah, pas mula jadi penimpala, pas tak tahu bila masa wajib lagu ni. Bila-bila apabila orang buta dengan kita kena sebut tarikh. Jangan doyak bila bayarlah bila-bila. Siapa bila wajib dia? Bila-bila. Nak kata lagu mana? Dah tak royak kat hamba demo nak piti bila-bila. Hamba bila-bila ni 40 tahun lagi pun bila-bila hamba. Selok. Jadi kena royak. Okey, kalau minggu depan bayar tu minggu depan. Siapa minggu depan jadi wajib dah kena bayar. Sebelum minggu depan tak usah kita tekan dia, moga kita tak janji lagi dengan dia. Ni baru buta hari ni kita kedoh janji minggu depan tak kena juga. Jadi kena sebut tarikh bila kena bayar. Baru tahu bila kau hutang tu wajib kena bayar ataupun tak wajib lagi. Kena sebut minggu depan kau, setahun lagi kau, baru jelas. Nak pergi tekan pun salah. Dia mau royak bila? Tahu bila-bila. Weh, lupa. Nak minta lagu mana? Bukan wajib lagi dah kalau kata bila-bila. Pandai-pandai lagu mana? Dia tak pandai masa buta pandai. Masa dia bayar dia tak pandai selalu lah lagu ni ya. Jadi lagu tu. Jadi kena sebut tarikh. Boleh kita bersedekah tak ada masalah apa. Ada soalan lagi? Bazir sedara setan. Bazir sedara setan. Bazir ni
Ya ada bazir ni hukum dia makruh sahaja. Ada bazir ni jadi kau haram. Tengok benda hak kita bazir tu gapo. Kalau benda hak kita bazir tu air masjid, haram, berdosa. Nah, air masjid ataupun kita bazir tu bagi orang. Bagi orang, metel-metel lah hak sayang kita guna sabun kakak nok. Kita makan kakak nok, bazir jadi. Pohuk gitu ya. Gi makan gula nyo makan kakak nok, bukan makan, bazir makan curah tu gak. Hukum dia berdosa. Tapi hak dosa masjid lebih besar daripada hak orang lagi. Sebab hak masjid ni tak ada orang siapa dia hak tu. Bazir bagi masjid dosa parut lagi daripada hak orang. Kalau bagi kita sendiri, kita nak bazir, maka hukum dia makruh sahaja. Makruh sahaja sebab tak berkait dengan hak orang. Maka ulama fiqh kata makruh. Sekalipun ulama tasawuf kata bazir ni mazmumah, haram berlaku. Harta kita sendiri pun tak boleh bazir sebab semua harta ni milik Allah. Dia kata. Maka hak kita sendiri tak boleh nak pandai-pandai nak bazir, maka haram juga kata ilmu tasawuf. Ilmu fiqh kata munggo hak demo sendiri, ikut demo nak bazir. Makruh. Ya perbuatan lagu ni tak jauh panggil. Sekadar makruh. Kalau hak orang jangan berkait dengan orang. Jadi tok fiqh ni dia orang longgar sikit. Katanya tok tasawuf bazir lah gapo dia harta sendiri pun jadi haram. Tu jadi bagi lagu tu dah. Hak jadi saudara setan, lagu ni. Hak bazir makruh. Ada ulama kata bazir makruh. Nah, bazir hak area tu dah. Bazir makruh pun saudara setan dah. Yakni bagi kita bazir. Mana? Tu imam baca Fatihah dah. Makmum kena sudah doa iftitah. Sudahlah. Jika dia suka dia boleh baca Fatihah dengan sempurna, maka bacalah surah doa iftitah. Tapi kalau dia rasa misalnya tu imam ni hamba kalau baca doa iftitah, tu imam baca Fatihah, tak habis lagi iftitah hamba, tu imam baca surah apa semua dekat nak habis, tak boleh. Mana pandai-pandai tengok standard tu imam tu lagu mana. Kalau tu imam laju jangan buat kubah. Jadi kena ikut tu imam Apa hukum solat sunat waktu baca khutbah? Solat sunat terbahagi kepada dua. Antara waktu haram mutlak dipanggil. Haram mutlak sekalipun di Masjidil Haram. Tak boleh sembahyang apa-apa sembahyang. Sembahyang fardu, sembahyang qada, sembahyang nazar, sembahyang gapo pun tak boleh sembahyang. Hatta di Masjidil Haram pun tak boleh sembahyang. Itu apa? Ketika tu imam naik baca khutbah. Tak boleh sembahyang apa-apa kecuali tahiyatul masjid sahaja. Orang naik masjid, tu imam dia baca khutbah. Hatu saya boleh. Selain daripada tu tak boleh. Kita duk dengar khutbah. Tu imam kata ittaqullah, sudah hamba subuh tak ada tak ingat nak qada lagi. Kita pun bangun cacik, saja aku qada maya subuh duk. Allahu akbar. Tak sah semaya. Qada tak sah, sunat lagi-lagi tak sah. Tahiyatul masjid saja dibenarkan. Baju banda perlu sama ataupun basuh gitu je. Tak payah basuh pun tak apa. Ingat benda yang wajib dibasuh apabila diyakini najis. Benda yakin najis baru basuh. Waswah najis sunat basuh. Kalau tak usah basuh pun tak ada masalah apa. Masuk dalam bandar guni tu pakai baju selalu kelik hot tu ya. Tak ada masalah apa. Masalah kena penyakit kata, kau penyakit covid tu suku pasal, tapi wajib kau tak basuh, tak wajib basuh. Berarti kalau dia pakai tak dosa. Tak ada masalah ke apa dia. Tu pekoh. Ke Cina pakai, ke Jepun, waswah tak ada hukum Waswah tok pekoh tak layak benda waswah. Dia hanya layak benda yakin baru ada hukum. Yakin haji, baru kita kecek bab hukum dia lagu mana. Tapi kalau dak main waswah, sudah dak main waswah agak selok lah kawan ni. Pegang kacing lagu tu.
Nama basuh pun nalik. Boleh kau dok Messi basuh pula. Dia tanya wasuah bab Messi basuh pula. Saya pegang baju saat ni saya pun pegang Messi basuh. Sudah kotor lah Messi basuh. Sudah tak lewat semaya lah Messi basuh. Bila orang Messi basuh pakai semaya dengan Messi basuh mana ada. Pegang pahit pula nya cucu pada pahit. Cucu pada pahit. Sudah nak buat lagu mana pula ni. Jemur pula, waya pula kena. Habis dah. Orang lain setuh, dia mau makan apa dia ni setuh ni. Sudah najis lah apa dia. Tu panggil wasuah belaka. Ingat Tok Pekoh hanya jawab soalan, tanya hukum yang yakin saja. Kalau syok tak wajib. Ingat kita wiki edah lalu. Syok syok kata najis kau tak najis tak ada hukum. Boleh semaya tak ada masalah apa. Jahit baju ketat kepada pelanggan kita tukar jahit, maka mari cari kat kita suruh baju ketat. Boleh kau tak? Boleh, hukum dia tak ada masalah. Pakai baju ketat ni tidak berdosa. Pakai rumah, pakai ngatuk lelaki sunat pula. Sunat seorang wanita memakai pakaian yang menyebabkan tok lelaki dia gerai semacam dia. Dan sunat tok lelaki pakai bini tu gerai semacam. Cakap pakai jubah, pakai puduh rumah, pakailah baju ketat. Sunat hukum dia. Tapi kalau tok lelaki dia kata saya nak tengok awak pakai kebaya masa muda-muda awak dulu. Allah, habis haji ni gelenya. Tak. Wajib kena pakai baju kebaya. Belah atas belakang kau lagu mana? Wajib pula. Jadi pakai jual baju ketat kau, jahit baju ketat tak dosa lagi. Kecuali kita tahu orang tu akan pakai nak tunjuk depan orang. Maknanya dengan awak dosa lah dengan pakaian tu. Maka barulah berdosa kerana memberi sokongan kepada orang buat maksiat. Tapi semata-mata jahit, kita tak tahu dia nak pakai mana. Makan rumah kau, pakai dengan keluarga kau, apa dia? Tak ada masalah lagi. Kita jahit kecil gitulah. Jadi tak dosa lagi. Jangan gaduh semata-mata pakai baju ketat tu dosa dodok. Kena tanyalah biar munasabah. Kalau pakai baju ketat ni anak dara, nak pergi tunjuk ke siapa dia? Kalau bini orang mungkin nak ngatuk laki dia. Ni nak pakai siapa dia? Dok, saya pakai masa saya mandi. Siap jahit baju ketat, tak ada masalah ke apa dia. Tak dosa pun dok. Jadi lagu tu. Hidup ni jangan hidup dalam keadaan payah buat mudah sikit. Tu pekoh keadaan dia. Selagi mana tak yakin benda tu digunakan untuk benda haram, tak dosa. Buatlah gapo-gapo dia. Kalau tidak kat banyak benda berdosa lah. Buka kedai makan berdosa. Hamba tengok kawan ni pergi makan takut nak pergi curi. Berdosa hamba pergi makan ke dia. Tutup kedai makan. Buka kedai burger pula. Kedai buka budak mari beli. Hamba rasa nak pergi jual dadah makan burger hamba. Tutup pula dia. Hari sekali tak boleh nak kerja apa. Was-was ke orang. Selagi mana tak yakin boleh buat kerja halal. Kita buat kerja tak ada kaitan dengan maksiat orang. Kita buat kerja selagi mana ni? Ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil umum. Esok kuliah duha pukul 9 seperti biasa kita adab. Untuk muslimat muslimin tu mari ikut belakang gitu ya.